Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah segmen untuk Abang ceritakan kisah-kisah seram. Kisah kali ini disampaikan oleh dua orang, tapi ceritanya ada tiga. Cerita pertama dengan kedua orang yang sama disampaikan oleh Siti Nur. Dia hantar ke Abang guna email. Dan kisah yang ketiga disampaikan oleh Acap, kalau tak silap Abang pun dia guna email. Tapi bila Abang baca ketiga-tiga kisah ni, rupanya kisah ni ada kaitan tau. Sebabnya kisah pertama dengan kedua ada kaitan dengan sekolah agama, lokasi tempat seram tu lah. Dan kisah ketiga berkenaan dengan masjid misteri. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, Abang akan ceritakan. Kisah kali ni bagi Abang memang seram, terutama kisah yang nombor 2 lah. Jadi jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni Siti Noh hantar dekat Abang guna email. Lepas tu dia ada dua kisah sebenarnya. Okey, kita teruskan lah. Yang pertama berlaku pada tahun 2008. Waktu tu Siti Noh tengah lagi buat preparation untuk ambil paper Julai, paper tambahan. Dia nak masuk sambung belajar dalam degree kalau tak silapnya. Waktu tu dia masih ada diploma. Lepas tu, waktu tu dia mengajar dekat satu sekolah agama. Sekolah dekat setapak kalau tak silapnya. Dan sekolah tu bersebelahan dengan masjid. Kalau korang-korang tahu, bolehlah komen-komen kat bawah. Jadi, disebabkan dia ni waktu tu masih ada diploma dan dia semangat nak sambung belajar dalam degree. Jadi selepas waktu sekolah lebih kurang pukul 5.30 selalunya dia tak terus balik. Dia study sebab katanya nak ambil paper Julai kan. Dia study daripada pukul 5.30 sampai pukul 7.30. Dia duduklah dekat dalam bilik guru tu. Itu memang rutin harian dia. Tapi bagusnya bukan dia seorang. Dia ada lebih kurang 2-3 orang lagi yang sama-sama duk belajar lah, nak sambung belajar, nak ambil paper Julai, senang nak buat degree nanti kan. Jadi dia 2-3 orang ni memang duduk dekat bilik guru daripada pukul 5.30 sampai 7.30. Nak dijadikan cerita, pada satu hari Siti Noh macam biasa duduk belajar sebab nak ambil paper Julai bahasa Inggeris kalau tak silap Abang dia cerita. Dia pun belajarlah dekat dalam bilik guru tu daripada pukul 5.30 sampailah pukul 7. Ramailah, ada 3-4 orang. Waktu belajar tu tak ada masalah. Dan sekolah tu sebenarnya memang pun tak ada masalah pun. Sebab sebelah dengan masjid kan. Jadi selepas dalam lebih kurang pukul 7 tu, kawan-kawan dia cakap lah, no, jomlah kita pergi turun bawah, pergi semayang, prepare lah nak semayang maghrib kan. 7.30 dah masuk maghrib ni, dah pukul 7, jomlah kita turun, rehat-rehat, gegang-gegangkan kaki, lepas tu kita teruslah semayang maghrib, lepas tu baru kita terus balik. Tapi waktu tu sebabkan Siti Noh ni memang nak ambil paper Julai, dia tengah semangat lah, katakan semangat nak belajar tu, bagus budak ni. Budak lebih kurang bayar abang lah kot rasanya. Tengah semangat nak belajar, dia cakap dengan kawan-kawan dia, tak apalah korang pergi dulu, aku nanti azan aja aku akan turun, kita akan semayang sama-sama kat masjid, semayang maghrib sama-sama lah. Jadi kawan-kawan dia turunlah dulu lebih kurang pukul 7 tu, turun bawah ramai-ramai. Jadi dia pun sambung belajar, sambung ulang kaji. Waktu dia sambung ulang kaji tu, dia perasan belakang dia macam ada orang, tapi dia tak noleh-noleh sebab semua kawan dia dah pergi turun bawah kan. Okey, dia teruslah belajar sampai pukul 7.30 azan maghrib. Memang azan tu kuat lah sebabnya memang sekolah tu sebelah masjid kan. Habis azan maghrib tu, dia pergi terus-teruslah kemas-kemas barang sebab planningnya dia kemas-kemas barang, dia tutup pintu, lepas tu dia tutup lampu, dia teruslah semayang maghrib, lepas semayang maghrib dia balik. Betul lah planning dia. Habis kemas-kemas barang, dia pun keluarlah daripada bilik guru tu. Suis lampu bilik guru memang sebelah dengan pintu. Waktu dia nak tutup lampu tu, dia tengok ke belakang. Rupanya ada Mastura. Dia ingat dah semua dah balik. Panggil lah. Mas, dia kata, kau tak balik lagi ke? Jomlah kita pergi semayang sama-sama. Dah pukul 7.30 ni. Mas tu diam je buat kerja. Dia tak panggil lagi sekali. Mas, kau dengar tak? Jomlah, dah maghrib ni. Lepas tu Mas pun angkat muka lah. Kau pergilah dulu. Aku ada kerja lagi nak buat ni. Aku nak ada habiskan kerja ni. Kau pergi dulu. Nanti aku ikut kau semayang maghrib. Okay. Bila dia dengar Mas cakap macam tu, sengih-sengih pula Mas macam tu. Lepas tu dia pun keluarlah pada bilik guru. Dia just tak tutup lampu lah. Dia just rapatkan pintu je.
Lepas tu dia pergi turun ke bawah, pergi semayang masjid. Lepas habis semayang tu dungdang-dungdang, dia pun pergilah kat kantin. Sebab memang selalunya rutinnya lepas dah habis semayang maghrib, diorang akan berkumpul kat kantin, bersalam-salam sebelum balik. Bila dekat kantin tu, diorang tanyalah, "Weh, no, tadi kau macam bercakap-cakap dekat atas tu sorang-sorang, kau cakap dengan siapa ke?" "Ni, Mastura tak balik lagi," kata Noh. "Mastura tak balik lagi. Tadi ada dekat atas tu. Aku ajaklah dia pergi semayang, tapi dia kata dia suruh aku pergi semayang dulu." Kawan dia pelik. Mastura? Mastura tang mana pula? Mastura hari ni setengah hari. Dah balik awal dah. Memang tak ada dekat sekolah. Dia pun terdiam. Baru dia terfikir, Mastura dah balik. Dah masa tu meromang-romang dekat tu bola romo. Ui, tak boleh jadi. Lepas tu dia cakaplah dengan kawan dia, "Weh, tadi aku nampak Mastura weh kat atas. Jom cek nak dekat bilik guru." Kawan-kawan dia kata, "Tak payah, Mastura dah balik. Kita tak payah nak cek-cek." Tapi aku cakap dengan siapa tadi weh?" Tak payah nak berteka-teka. Memang kau cakap dengan jin agaknya." Kawan-kawan dia terus cakap dengan jin. Bila dengar kawan-kawan dia cakap macam tu, kalau abang pun abang jadi takut kan. Aku cakap dengan jin ke apa? Jin Islam lah mungkin, sebab dekat dengan kawasan masjid kan, dengan azan pun dia tak lari kan. Mungkinlah kot. Jadi sejak daripada tu dia memang takut. Sejak daripada tu cerita Noh, bila pukul 7 dia, kawan-kawan dia ajak turun, memang tak adalah tunggu-tunggunya. Memang tak adalah. Dia tak naklah jumpa Mastura untuk kali kedua. Besoknya dia jumpa Mastura. Dia ceritalah kat Mastura tu, dia cakap, "Aku jumpa engkau tadi semalam. Aku ingat engkau." Lepas tu yang Mastura pun jadi takut. Ada juga hantu rupa aku, ya. Itu adalah kisah yang pertama, berlaku pada 2008. Waktu tu Noh tengah prepare nak ambil paper Julai untuk kemasukan ambil degree. Okey, itu kisah pertama. Okey, abang terus sambung je lah. Kisah kedua. Kisah kedua, waktu ni Noh dah ada degree. Dah baguslah, memang dah berjaya. Berlaku pada 2019. Dan sebelum kita PKP itu, kisahnya lebih kurang. Tapi kali ni dia mengajar dekat sekolah agama dekat Batu Cave. Okey, dia punya sekolah tu dekat dengan kubur dan juga masjid. Biasalah sekolah-sekolah agama memang dekat dengan masjid kan. Tapi kalau yang dekat dengan kubur tu kira bonus lah kan. Nak jadi cerita lah ni. Lepas satu hari, dia pun balik lewat juga. Pada hari tu, kawan dia, pada siangnya lah, boleh kata siang, paginya. Pada pagi tu, kawan dia, ada seorang kawan dia, kita panggil dia Kak Liza lah kan. Kak Liza ni jual-jual telekung. Bila jual-jual telekung, Noh kata, "Bolehlah Kak, saya beli hari ni kan gaji. Jadi bolehlah saya ambil satu petang karang, kalau gaji dah keluar, saya akan bayar kat akak." Tu Kak Liza cakap, "Janganlah ribut-ribut, kau boleh bayar bila-bila." Okey. Nak jadi cerita, bila petang tu Noh balik lewat sekali lagi, siapkan kerja. Noh ni memang bagus rajin. Siapkan kerja. Tapi masa tu kawan-kawan dia semua dah balik. Bila kawan-kawan dia dah balik, tak apalah dia buat seorang-seorang. Waktu dia tengah buat kerja tu, dia rasa macam apa? Dia macam benda yang pernah berlaku 11 tahun yang lepas, pada 2008. Suasananya lebih kurang sama, iaitu pada pukul 5.30 petang. Lepas tu 5.30 petang, sekolah tepi masjid, dan dia seorang-seorang. Tapi kata tak ada apa-apalah, takkanlah berlaku benda yang sama sampai 2 kali kan. Okay, tak apalah, dia buat kerja. Tiba-tiba dia nampak Kak Liza pakai telekung yang dia jual lah. Pakai telekung yang dijual, masuk daripada bilik guru, duduk dekat belakang Noh. Noh tak kisahlah, waktu siang lagi dah, dekat-dekat pukul 6, okey je lah. Okay, dia pun terus buat kerja. Dah habis buat kerja tu, dah 6 lebih, 6.30 macam tu, dia bungkus-bungkus lah barang. Bungkus-bungkus nak balik. Bila bungkus-bungkus nak balik, dia pandang belakang. "Kak," dia kata, "Kak Liza, gaji dah masuk tadi. Saya bayar kat akak lah sekarang." Lepas tu Kak Lizanya diam je. Pakai telekung baru lah, labuh. Tapi yang peliknya, telekungnya tak ada corak-corak. Selalu kalau telekungnya Kak Liza jual ni berbatu Swarovski. Tu abang tambah bermanik-manik. Tapi kali ni Kak Liza ni pakai polos saja. Putih je macam tu, corak-corak apa pun tak ada. Okay. Tak apalah, dia cakap dengan saya, "Kak, ni lah, ambil lah duit ni." Akak tu macam tu. Okey, tak apalah, dia sambunglah buat kerja. Dia duduk, dia tunduk. Lepas tu, dia tak sedap hati, dia keluarkanlah duit daripada beg tangan dia.
Lepas tu dia ambil, dia pas kat belakang. Buat macam ni lah kan. Kak ni duit. Akak ambil lah kak duit telekong. Saya tak nak lah pegang lama-lama. Takut terguna duit ni kak. Lepas tu, dah 2-3 kali cakap macam tu, Akak Liza pun dekat lah. Jalan dekat dengan Noh. Bila jalan dekat dengan Noh pun pandang lah kan. Akak ni orang nak bagi duit, tak nak. Akak tersenyum je. Nah, dia capai tangan kakak tu, dia buka tangan kakak tu, dia letakkan duit. Lepas tu dia cakap, wih sejuknya tangan akak. Mungkin musim hujan kot, akak sejuk tangan ni. Tak apalah kak, saya siap-siap saya balik dulu. Akak tak nak balik lagi ke? Akak tu, itu je. Dia tak ada bahasa lain. Macam tu. Jadi, tapi dia pelik, tangan Akak Liza tu sejuk. Lepas tu pucat. Tak apalah, dia kemas. Dia pun keluar daripada bilik guru. Tapi waktu dia keluar daripada bilik guru tu, dia jeling-jeling lah Kak Liza tu. Kak Liza tu berdiri je dengan telekong. Cantik je. Tak gerak. Kak Liza ni kenapa? Tapi terdetik juga kat hati je. Jangan-jangan bukan Kak Liza. Hantu kot. Okey, tak apalah. Dia pun turun, keluar daripada bilik guru tu. Dia pergi ke bawah. Memang dia jumpa benda yang tak sepatutnya lah. Nampak Kak Liza ujung tangga. Dah dia diam. Dia pergi dekat Kak Liza tu. Kak, akak tadi kat atas ke kat bawah? Apa pula akak kat atas? Akak ada ni berborak dengan Kak Siti lah kata. Akak borak dengan Kak Siti ni banyak cerita nak cerita. Daripada tadi akak borak dengan dia. Macam biar betul kak. Dia kata, saya jumpa akak kat atas. Mana ada akak kat atas? Akak kat bawah ni Lepas tu Kak Liza tanya, mana tadi kau kata kau nak bayar duit telekong? Baru dia teringat duit telekong. Kak, saya dah bayar dekat akak kat atas tadi. Akak jangan main kak. Lepas tu Kak Liza cakap apa? Mana ada kau bayar kat aku? Aku dengan Kak Siti daripada tadi. Kau tengok kan, betul tak Siti? Betul kan kita borak-borak kat sini? Betul, daripada tadi, daripada pukul 5 tadi kita borak kat bawah. Kau jumpa siapa kat atas? Dah masa tu berpeluh dia. Sudah cakap. Okey, tak apalah kak. Dia keluarkan duit, dia bayar lagi sekali lah. Inilah kak duit. Saya bayar sekali lagi lah. Tak apalah kak. Dia pun dengan takutnya dia turun balik. Tapi waktu tu dia balik naik motor. Dan tu pula dia mengandung waktu tu. Mengandung, perut dia agak besar lah. Waktu ni Noh dah kahwin lah. Perut dia agak besar. Dia pun naik motor. Time dia naik motor tu, hujan turun. Nak jadi cerita, dia kemalangan. Tapi Alhamdulillah, dia punya kandungan dia tak ada masalah. Kemalangan kecil lah kan. Dan sejak daripada tu, dia kemalangan banyak kali. Dah dia tak puas hati. Asyik kemalangan. Walaupun kemalangan kecil-kecil. Tapi setiap kali kemalangan tu, dia punya perut dia bergegar-gegar lah kan. Bahayalah untuk kandungan dia. Lepas tu dia pun jumpalah dengan ustaz yang mengajar dekat sekolah tu. Ustaz dia kata, saya sejak peristiwa dia ceritakanlah peristiwa dia jumpa dengan Kak Noh tu kan. Dan dia yakinnya dia jumpa Kak Noh kat atas tu bukan Kak Noh. Dia jumpa yang makhluk lain lah kan. Tapi dia adalah Minah Rockers, lebih Islamik punya Minah Rockers. Makcik Rockers yang lebih Islamik. Selalunya kalau cerita Makcik Rockers seram-seram kan, ni Islamik lah, bertelekung. Mungkin sebelah masjid kan. Dia menghormati masjid. Jadi dia tahulah, dia jumpa dengan ustaz tu. Ustaz tu cakap, ada yang tak kena awak ni. Merah, saya buatkan air bacaan Yasin. Jadi ustaz tu buatlah air bacaan Yasin dan Noh minumlah air bacaan Yasin tu. Dan tiap-tiap hari Noh akan baca Yasin supaya nak menghindarkan daripada gangguan makhluk-makhluk alam sebelah. Alhamdulillah, sejak dia amalkan air Yasin dan juga Yasin setiap hari tu, dia tak lagi kemalangan. Jadi ini adalah dua cerita daripada Noh tentang dia terserempak dengan Makcik Rockers Islamik. Abang nak letak tajuk tu lah, bertemu Makcik Rockers Islamik. Okey. Terima kasih. Itu adalah cerita pertama dan cerita kedua yang abang gabungkan. Terima kasih kepada Noh sebab dah bagi cerita yang menarik kat abang. Cerita kedua ni disampaikan oleh Ashraf. Abang rasa namanya Ashraf, tapi dekat email tu ditulis Acap je lah. Tapi ini bukan cerita Acap. Ini adalah cerita kawan dia. Berlaku pada tahun, dia tak cakap pada tahun berapa, tapi dekat Terengganu. Cerita dia macam ni. Pada satu kawan dia lah, kawan dia cerita kat Acap lah. Acap cerita kat abang lah kan. Mengikut cerita Acap, satu hari kawan dia balik kampung kat Terengganu. Lepas dah lama tak balik kampung.
Tujuan dia balik kampung sebab mak dia pindah rumah daripada rumah lama kepada rumah baru. Bila dah pindah rumah, nak kenalah sebagai anak balik kan. Jenguk-jenguk lah mak beli rumah baru. Takkan anak tak nak jenguk pula. Bukannya zaman PKP. Waktu tu mungkin belum zaman PKP kalau tengok pada cerita lah. Jadi dia pun bergeraklah. Dalam perjalanan tu dia tanyalah dengan abang dia, "Bang, rumah mak kat mana?" Alah, abang dia cakap, "Rumah mak dekat je dengan rumah lama. Rumah baru mak ni lagi besar. Kalau kita kumpul ramai-ramai, muat rumah yang baru ni." Dia pun semangat lah kan dia cakap dengan bini dia. Mak buat pindah rumah baru. Jadi bini dia kata, "Okeylah bang. Semangat nak tengok rumah baru mak ni." Pun dia pun buatlah perjalanan daripada JB, kata silap abang ceritanya. Daripada JB dia drive sampai ke Terengganu. Dan sampai kat Terengganu tu kira dah nak maghrib. Belum maghrib lagi, dah nak maghrib. Sampai kat rumah kat Terengganu tu dia terus menuju kat rumah lama sebab dia tak tahu rumah baru kat mana. Lepas tu dia call abang dia, "Bang, rumah baru mak kat mana?" Atau abang dia cakap, "Kau pergi terus masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Nampak kereta banyak, itulah rumah mak." Senang je sebab tak jauh kan. Dia pun dengan bini dia terus masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Patah balik ke rumah lama. Aku rasa aku dah betul lah ni. Okey, dia telefon abang dia. "Bang, kat mana rumah mak? Ini dah macam dah patah balik dekat rumah lama ni." Abang dia cakap, "Engkau ni, itulah dah lama tak balik kampung. Mak pindah rumah pun kau baru nak balik kampung." Bebel abang dia. "Kau jalan terus. Masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Jumpa rumah mak." Okey, dia pun dengan sekali lagi dengan bini dia. Masuk kanan, terus. Masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Patah balik dekat rumah lama. Dia dah pening dah. Mana abang ni dia bagi jalan? Dia telefon abang dia. "Bang, kau jangan main-main boleh tak? Kau tak payahlah bagi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kau bagi je lah share location. Jangan bagi live location, bagi share location." Abang dia kata, "Sengal punya budak." Abang dia pun bagilah share location. Betul share location. Dia pun teruslah jalan. Masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Teng. Korang tahu dia orang kat mana? Tengah hutan. Kiri kanan hutan. Ini mana pula? Mana pula ni jalan ni? Tak apalah. Bini dia cakap, "Depan tu kot bang, depan kot. Mamak ni masuk ada berluka sikit kot." Terus saya ke depan. Sampai kat depan, ada masjid. Azan, masa tu dah maghrib lah, dah masuk maghrib. Ada masjid. Dia berhenti depan masjid tu. Tapi masjid tu gelap tau. Tak ada apa-apa. Seram pula abang rasa. Masjid tu tak ada apa-apa, gelap. Dan nak masuk maghrib dah masa tu. Tapi dia cakap dengan bini dia, "Awak maghrib lah. Kita tak jumpa rumah mak. Kita sembahyang maghrib dulu sini nak." Betul. Bini dia kata, "Bang, masjid ni macam seram lah." Dia marah bini dia. "Masjid pun seram. Habis kalau masjid seram, kita nak sembahyang kat mana? Sembahyanglah dulu." Okey. Diorang pun laki bini turunlah daripada masjid. Turunlah daripada kereta. Pergilah masuk dalam pekarangan masjid tu. Masjid tu gelap tau. Walaupun dah nak pukul 7.30 tapi tak ada orang datang. Tak apalah. Bini dia kata, "Tak apalah bang, saya pergi kat tempat perempuan. Saya sembahyang kat tempat perempuan. Abang sembahyanglah kat depan." Okey, dia pun pergilah. Masuk masjid tu, ambil sembahyang. Lepas ambil sembahyang, dia buka pintu masjid. Bersih masjid ni. Macam tak ada, bukan masjid lama, masjid baru. Cuma gelap. Dia cari lampu untuk switch nak nyalakan lampu. Dia petik. Lampu tak menyala. Tak apalah. Dia duduk tepi pintu utama. Seram juga. Tapi masjid tu macam moden-moden juga. Bukanlah masjid yang ulu sangat kan. Kalau abang masjid ulu, abang takut juga. Takut termasuk alam alam sebelah. Tapi ni masjid baru. Tak apalah. Dia tunggu. Tapi dah lepas pukul 7.30. Tak ada juga orang datang. Azan pun tak ada. Masjid ni guna ke tidak? Tapi tengok keadaan, lapang okey je kan. Okey. Dan 7.30 dah masuk maghrib, tak jalan. Dia pun pergilah saf yang paling depan. Dia pun semayang lah. Semayang tapi dia baca kuat sikit lah kan. Sebab semayang maghrib memang kita kena baca kuat walaupun kita duduk. Walaupun kita sorang-sorang semayang maghrib, semayang isyak, kena baca kuat sikit. Lepas tu dia pun bacalah kuat. Bila baca kuat tu, tiba-tiba dia perasan dekat belakang dia adalah makmum yang datang. Alhamdulillah, makmum datang, dia kata. Tapi waktu dia baca-baca tu, waktu dia rukuk, dia sempatlah jeling-jeling lah kat belakang. Betul, orang. Ada kain pelekatnya, ada baju Melayunya,
ada kopiahnya. Nampak sekali kopiah waktu rukuk tu. Lepas tu okeylah semayang maghrib, gudang-gudang. Habis semayang maghrib. Waktu tu gelap tau. Gelap sebab lampu tak ada. Tapi cerahlah, bulan terang kat luar. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Kira habis semayang lah. Dia pun dah habis semayang, dia pun tolehlah belakang. Tak ada siapa. Sasar jin. Masa tu bulu roma dia naik gila. Dia kata, ui, seram gila. Memang tak boleh nak cakap apalah. Dia kata, dia berlari keluar pada masjid. Dia berlari keluar pada masjid tu. Dia keluar pada masjid. Dia cari bini dia kat tempat semayang perempuan. Dia jerit-jerit. Dia kata, sayang. Abang lakonkan semula lain. Sayang kat mana? Dia pergi masuk kat tempat perempuan. Tak ada, gelap juga. Sudah, bini aku kat mana ni? Sayang kat mana? Dia jerit-jerit depan masjid ni. Lepas tu tiba-tiba bini dia datang. Dah, kenapa jerit-jerit? Ya, awak kat mana? Saya semayang lah kat tempat perempuan. Saya cek kat tempat perempuan, awak tak ada pun. Awak ni semayang ke tidak? Awak tak ikut imam ke semayang? Imam baru aja habis tau. Apa pula imam habis? Pula saya lah imam kat masjid ni, dia kata. Tu bini dia diam. Imam kat masjid ni? Saya tadi dengar bacaan orang lain yang baca. Bukan awak. Tak apalah. Awak semayang kat mana? Dia bini dia. Saya semayang kat bilik, kat surau belakang. Ada surau belakang ke? Iya, dia tulis kat situ tempat perempuan. Saya pergilah kawasan tu. Dia pun laki bini pergilah. Nak tengok tempat bini dia semayang tu kan. Pergi berjalan. Korang tahu dia orang pergi kat mana? Bilik pengurusan jenazah. Macam cerita budak koko kan itu. Laki bini terdiam. Dia orang pun buka bilik pengurusan jenazah tu. Lepas tu, dua-dua nampak kain putih. Nampak tempat pengurusan jenazah lah. Lepas tu, dua-dua pun patah balik daripada bilik tu terus masuk kat kereta. Lepas tu, bini dia cakap, bang, tadi saya pakai telekung masjid. Telekung ke kain kapan? Suami dia cakap apa? Jangan fikir. Kita dah semayang, mungkin kita ada dekat tempat lain. Okey, dia orang pun senyap, tak cakap apa-apa. Dia orang pun patah balik, jumpalah jalan balik. Dia call abang dia. Bang, abang kat mana? Maksud tu memang dia orang kata dah seram gila lah. Atau abang cakap, kau kat mana? Kita orang dah semua sampai rumah mak. Kau aja tak sampai-sampai lagi. Bang, saya tunggu dekat rumah lama mak. Abang ambil saya dah tak tahu jalan, saya dah sesat. Abang kata, tunggulah kejap lah, nanti abang ambil lah. Atau abang pun, lepas tu dia pun tunggulah dekat rumah lama mak dia. Lepas tu datanglah kereta abang dia. Lepas tu dia pun menyusul abang dia. Rupanya memang dekat. Rumah mak dia yang lama dengan rumah mak dia yang baru dekat rupanya. Lepas tu dah turun. Semua orang tengok, lah korang ke mana? Lamanya tunggu. Dia tak cakap, dia senyap laki bini. Sengih je. Ada juga yang perasan, mak dia perasan lah, kenapa muka kau pucat semacam aja? Tak ada apa-apa, mak. Dah habis-habis tu, barulah si laki bini ni cerita. Sebenarnya, diorang dah tersesat dan semayang dekat satu masjid yang diorang tak tahu sama ada masjid tu betul-betul wujud atau tak. Sebab dia ikut Google Map yang abang dia bagi kan, location yang abang dia bagi. Jadi sampai ke sudah dia tak jumpa masjid tu. Baru dia teringat kawasan tu sebenarnya masjidnya kat tempat lain, kampung dia kan. Dah lama tak balik punya pasal lah kan. Jadi itu adalah 3 cerita. Abang seram sebenarnya cerita ketiga-tiga ni, tapi cerita yang ketiga abang paling seram. Sebabnya dia tak nampak hantu tau. Abang kalau tersesat macam tu abang nangis. Sebab macam kes Acap, dah tersesat masuk, susah nak keluar. Itu walaupun dia tersesat dalam masjid, takutlah tempat yang alam sebelah kan. Itulah, minta jauhkanlah. Kita pun hidup berjiran dengan satu alam sebelah kan, Arab-Arab, tak ada apa-apa berlaku. Jadi, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 kisah yang disampaikan oleh Siti Nor dan juga Acap. Abang harap kisah kali ini bagi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.